اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bayang kedua daripada atas. Muka surat 2, bayang kedua daripada bawah. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bayang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya kita. Percaya tu terjemahan daripada iman. Iman dengan makna percaya sepenuhnya di hati, membenar oleh hati. Membenar oleh hati dengan untung baik, yakni perkara baik, dan jahat itu yakni perkara jahat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah. Qada, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada azali, selaras dengan ilmu yang kita panggil ketentuan azali. Dan qadar, yakni perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Beriman segala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara yang jahat, datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah. Iman dan ta'ah. Beriman seseorang, ta'ah seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Sampai masa beriman seseorang, sampai masa melakukan ta'ah seseorang adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikinya seseorang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakiki dia. Tidak ada daya upaya untuk mengerjakan ketaatan, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan kemaksiatan, melainkan kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat, iaitu untung jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur dan maksiyah. Kufur seseorang, sembah berhala seseorang contohnya,
maksiat seseorang, berjudi, minum arak, berzina seseorang, telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Saat seseorang kufur sembah berhala, saat seseorang berjudi, minum arak dan berzina, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini jelas molek dalam kitab Hidayatus Sibyan. Perkara jahat yang ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, kemaksiatan, itu perkara jahat. Kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, dan sampai masa berlaku kekufuran, sampai masa berlaku kemaksiatan, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita, jelas. Tapi sebelum pindah kepada perici, halusi berkaitan dengan perkara jahat, berulang kali dah saya tekan berkaitan dengan qada qadar. Qada qadar. Qada qadar. Sekalian yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, perkara besar, perkara kecil, perkara baik, perkara jahat, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, ianya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat sebagaimana kehendak ketentuan Allah pada azal, Allah yang bersifat dengan iradah dan ilmu. Kalau kita mati dari situ molek, maknanya bahagian kita tak ada lah. Tak ada. Sebab yang berlaku kesemuanya qada dan qadar. Nanti kita akan tekan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada ikhtiarun dan kasbun. Ikhtiar pilihan, kasbun ni usaha. Wajib berpegang di akidah hamba ada pilihan dan usaha perbuatan. Tapi jangan lucu. Jangan lucu daripada pembicaraan tapak kitanya adalah sekalian qada qadar. Sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan qada dan qadar. Dalam kitab Minhajul Abidin hak Imam Ghazalinya, terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mati memandang pun qada dan qadar. Setengah kitab bergeraknya nadi qada dan qadar. Jadi satu perici dak ayah dah. Tapi nak biar faham boleh. Pada ni. Jadi kalaulah terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati sama telah lah. Kalau berkelip mata qada dan qadar, bergerak nadi itu pun qada dan qadar, usaha perbuatan kita sama telah lah qada dan qadar. Tapi kenapa wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Hakikinya tidak ada pilihan dan perbuatan. Hakiki batinnya qada dan qadar lah. Hak tajuk rukun iman yang ke-6. Kenapa wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Pada zahir. Sebab ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada kita. Ayat banyak. Ayat orang kita baca semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni, kami yang sembah. Akan dikaya Allah, kami yang minta pertolongan. Tuhan sandar kepada kita tu. Sembah akan Allah, Tuhan sandar kepada kita tu. Minta tolong akan Allah. Memang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalamullah. Kita bacalah itu kalamullah. Makna Allah menyandarkan sembah tu kepada kita. Allah menyandarkan minta pertolongan tu kepada kita. Maka kita wajiblah berpegang
hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian. Semua adalah marbub kepada Allah. Semuanya ada pemilikan Allah, rentahan Allah, perbuatan Allah. Itu Rabbil Alamin. Termasuk diri pilihan dan diri usaha perbuatan hamba. Itu kita akan bicara nanti berkaitan ikhtiar dan usaha. Jadi kita mati di tapak, saya duk ulang qada, kita pediti pula di perkara jahat. Tu pula kita pergi kepada baik dan jahat. Kita fokus pada perkara jahat. Ada ni. Tapi dah sekalian qada dan qadar, clear dah, tak apalah. Sebab perkara jahat ni timbul fahaman yang terpesong, fahaman Mu'tazilah yang masyhur yang menolak qada Allah pada perkara jahat. Dan comel dalam kitab Hidayatus Sibiyan ni, jahat adalah kufur dan maksiyah. Jahat adalah kufur dan maksiyah. Tak saya sebut dah minggu lepasnya, orang sekarang baik buruk, baik buruk. Apa dia buruk? Miskin, sakit, dia pergi situ. Tidak pergi kepada baik dan jahat. Akhirnya sepatah pun tak sebut kejahatan yang berlaku, contohnya kekufuran. Kejahatan yang berlaku, contohnya kemaksiatan, adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak disentuh. Langsung tidak disentuh. Terkadang seumpama tu. Sampai bicara kepada perkara jahat, qada dan qadar Allah, maka timbullah pahaman-pahaman yang nyata, terpesong dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tolak mentah-mentah secara terang-terang, perkara jahat bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Hak Mu'tazilah yang masyhur tu, hak tu bicara kitab tu lama dah. Hak pada masa kita sekarang ni ada yang tolak mentah-mentah. Perkara jahat qada Allah tu ditolak mentah-mentah. Sehingga kan perkara jahat qada Allah ni, perkara jahat qada Allah ni dikata orang Melayu kita. Orang Melayu kita yang pegang gitu. Salah tu dia kata. Macam mana nak memperbetulkan orang Melayu? Bukan orang beriman, orang Melayu kita. Salah tu. Macam mana kita nak perbetulkan? Sebab akidah tu salah dia kata. Kalaulah perkara jahat pun qada dan qadar, jengah dia kata, dia pun ngilah. Ini dah rakaman ni. Kalau perkara jahat tu pun qada dan qadar Allah, jeng dia kata. Lepas tu dia ngilah. Dia pun datangkan contoh. Contoh Firaun contohnya. Firaun, kalaulah kekufuran Firaun tu qada dan qadar Allah, maka berlakulah kekufuran yang ianya qada dan qadar Allah. Mati dan kufur Firaun, kekal neraka Firaun tu, manakah keadilan Allah? Allah bubuh Firaun kekal dalam neraka kerana kekufuran yang memang datang daripada qada dan qadar Allah sendiri. Mana keadilan Allah? Oh, dia soal gitu. Ni penceramah dalam YouTube lah. Ustaz lah. Mana keadilan Allah? Allah kekalkan Firaun di dalam neraka kerana apa? Kerana Firaun kufur sampai ke mati. Kufur Firaun sampai ke mati itu mari mana? Mari daripada qada dan qadar Allah. Oh, kalau gitu zalim lah Tuhan. Tapi tak kata Tuhan zalim. Mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Pastilah kekufuran Firaun bukan datang daripada Allah, pilihan Firaun sendiri. Maka Firaun dihukum neraka kekal sedang molek pada muka dia. Sebab dipilih sendiri, bukan qada dan qadar Allah.
Jangan ni nyakut dengan akal, rebohlah. Rebohlah. Berpegang perkara jahat, qada dan qadar Allah, inilah akidah Jabariyah, dia kata. Inilah akidah Jabariyah. Dia kata akidah Jabariyah. Berpegang perkara jahat adalah qada dan qadar Allah, adalah akidah Jabariyah. Tolok terang-terang, tolok mentah-mentah. Memang di antara ciri Jabariyah, di antara ciri Jabariyahnya menyandarkan perkara jahat kepada qada qadar pada percakapan. Itu bicara lain. Faham tak ni? Sekarang rukun iman yang keenam secara tajuknya, perkara baik, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah. Itu tajuk dia. Tapi kena hurailah pula, itu iman, itu akidah kita. Tapi percakapan kena tengok ayat Quran hak lain pula, hadis Nabi kata warna pula di bawah percakapan. Kita akan bicaralah nanti hak berkaitan ayat Al-Quran, hak bab percakapan, bab pegangan dan bab percakapan. Yang mana dari segi percakapan wajib kita beradab dengan Allah, dengan bahawa kita hanya menyandarkan qada dan qadar Allah pada perkara yang baik sahaja, bukan perkara jahat, bukan perkara yang tak elok pun haram kita sandar kepada qada dan qadar. Walaupun bukan perkara jahat, walaupun bukan perkara berdosa, tapi perkara yang tak baik, tak comel. Ini contoh, kita akan bicara nanti. Pemalas seseorang, kita buat contohnya, dia tidak ada sebarang tanggungjawab. Dosa apa dia? Dari malas. Makan minum dia buka saji dapur, boleh makan, boleh minum, sedap dah. Dia tak curi pun nak makan minum. Lepas tu hak tuang dia tu bleber, di bleber pun dihalalkan juga. Ketuang hak makanan tu bleber, pas makan. Kerja buat malah. Sudah makan masuk dalam bilik, senyap dalam bilik. Lapar keluar makan. Hak tukang bleber tu. Hak tukang bleber tu dihalal ke tidak? Dihalalkan. Cuma dia bosan tengok. Dah dihalalkan, makan gila. Kalau tuan tu kata, aku tidak halalkan kamu makan, kena pergi kerja. Tuan tu halalkan, cuma dia bleber je. Tak ada salah apa pun. Dia bukan mencuri, dia pun makan. Tapi dia boleh tak nak sandar kemalasan daripada qada dan qadar. Haram menyandarkan kemalasan daripada qada dan qadar percakapan. Itu kita akan ceritalah bab percakapan. Tapi Jabariyah, di antara ciri Jabariyah, suka menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar. Itu ciri dia. Menyandarkan pada percakapan. Pegangan kita ni rukun mak kenang ni. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, Nabi kata. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara baik, ketentuan dan perbuatan Allah. Perkara jahat, ketentuan dan perbuatan Allah. Ini bab iman. Tiba-tiba dia katakan Jabariyah. Hak rukun iman kena ni Jabariyah. Jauhnya. Jauh je sesat. Pada ni. Ini bab iman, bab pegangan. Tapi bok Jabariyah ni dia cakap siapa gitu juga. Kenapa tak semayang? Qada qadar. Ni. Ini antara ciri dia. Tapi orang yang menyandarkan perkara jahat, tak baik pada qada dan qadar, kita tak boleh kata dia berpegang dengan akidah Jabariyah. Kita boleh kata mung ni semacam, sepesen, seperti Jabariyah kamu ni. Bukan Jabariyah, tidak semestinya Jabariyah. Tapi di antara perangai ciri Jabariyah, menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar pada percakapan. Akhirnya Jabariyah ni tak semayang pun tak apa sebab qada dan qadar.
Tak puasa pun tak apa sebab qada dan qadar. Berjudi minum arak pun tak apa sebab qada dan qadar. Dia terundur lagi sesaat kepada kafir zindik, kafir yang menolak hukum syariah Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Tapi hak bab jabrah kita akan bicara hak berkaitan ikhtiar dan usaha, nanti kita akan bicara. Cuma nak ceritanya dalam pengajaran tu berpegang pekerja hak qada dan qadar, itulah Jabariyah dikatakan. Itu tolok mentah-mentah dia panggil. Ada golongan sekarang ketika ni tak tolok. Nah, ketika bicara sekalian qada dan qadar, sekalian qada dan qadar termasuk perkara jahat, dia tak tolak lagi secara zahir. Dia tak tolak secara zahir. Tapi sebenarnya pegangan tak ada lagi di situ, tapi tak tolak secara zahir. Dia tolaknya di mana? Dia tolak ketika bicara bab ikhtiar dan usaha. Ditolak secara tidak langsung. Tapi walaupun ditolak secara tidak langsung, tapi hak ni lebih berat daripada Mu'tazilah yang tolak mentah-mentah. Perkara jahat memang langsung tidak ada qada Allah. Itu Mu'tazilah yang tolak mentah-mentah. Ada golongan disedar hak tu Mu'tazilah seumpama tu. Jadi masa cerita hak perkara jahat ni seperti terima perkara jahat qada dan qadar. Tapi sebenarnya di situ pun dia tak terima dah. Tapi dia tak tolak cara mentah-mentah. Ni halus ni halus. Kita kalau tak sedar makan ni. Bukan inilah yang masyhur sekarang. Hak tolak mentah-mentah perkara jahat qada Allah ni, hak ni kurang sedikitlah. Hak ni jarang-jarang nak jumpa, tapi ada yang tolak mentah-mentah. Hak ni dak ni. Ditolak secara tersembunyi. Ketika bicara baik jahat qada dan qadar, okey, dia berjalan macam biasa. Sampai di bicara bab ikhtiar dan usaha. InsyaAllah kita akan bicara nanti bab ikhtiar dan usaha, kita akan bicara nanti. Tapi sampai kepada bicara ikhtiar dan usaha, dia letak ikhtiar usaha hamba ni mutlak. Bukan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan, hanya Allah mengetahui. Oh, jadi dia ni diumbi hak qada qadar tu dia tak ada dah. Tapi masih diumbi tu qada qadar, qada qadar. Bila bicara bab ikhtiar usaha, jelas bahawa qada qadarnya tak ada. Kita qada ketentuan ketetapan iradah azali selaras dengan ilmu mengetahui. Qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah, tu jelas kitanya. Golongan ni sampai dibicara bab ikhtiar dan usaha, sampai dibicara bab ikhtiar usaha ni, dan kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan hamba ada perbuatan. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, wajib berpegang. Kita yang mana kita mati dah di tajuk rukun iman yang ke-6 ni qada qadar, dan qada pun kita jelas dah maksudnya ketentuan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Qadar ni perbuatan Allah. Jadi bila kita mati dah di tajuk tu, walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan hamba ni tak lari daripada tajuk qada qadar. Mana pilihan dan perbuatan hamba ni majazi saja, bukan hakiki. Hakikinya qada qadar lah. Bab mati dah di hakiki qada qadar. Di hakiki qada qadar tu mati dah. Tanda ni. Jadi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan majazi, letak je. Kerana dalam Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Begitu saja. Tapi bukan hakiki. Hakiki sebenar-benarnya tajuk rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar. Apa dia qada? Ketentuan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu Allah. Tapi golongan ni bila bicara bab ikhtiar usaha, dia hak tajuk rukun iman ke-6 tu kena tak ada lagi. Tak ada lagi. Nyatanya apabila bicara bab ikhtiar dan usaha, ikhtiar usaha hamba mutlak. Pada mutlak
semata-mata, sebebas-bebas, tidak terikat dengan kehendak, ketentuan, ketetapan Allah. Oh, jadi waktu lagi berat. Mula-mula sekalian qada Allah. Jadi kalau siang qada Allah, sekalian ketentuan, kehendak, ketentuan Allah. Tiba-tiba kita ada pilihan kita sendiri yang tidak terikat dengan kehendak dan ketentuan Allah. Jadi kita nak berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ia nak lari pula situ. Qada bukan makna ketentuan, ketetapan. Qada Allah mengetahui. Bukan Allah netu, Allah netak, Allah mutuh. Dia bokeh tu. Dia bokeh tu. Ini banyak ni, ini banyak. Ada ni. Yang pertama, bila bicara bab ikhtiar usaha ni, dia tak ada lagi hak tapak. Hak tajuk rukun yang kenal, sekalian qada dan qadar. Terkadang ada nama qada dan qadar, tapi qada tu Allah mengetahui, bukan Allah netuk, Allah netak. Dia di situ qada. Waktu ni saya sebut ulang kali dah ni. Qada Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan. Iradah, bukan ilmu. Tapi kehendak Allah, ketentuan Allah selaras dengan ilmu. Allah mengetahui perkara itu berlaku, Allah menghendaki ianya berlaku. Allah mengetahui perkara itu bergerak, Allah menghendaki ianya bergerak. Allah mengetahui pada azab perkara itu akan diam, Allah menghendaki perkara itu akan diam. Tak ada ni. Sampai masa berlaku pula, sampai masa bergerak, sampai masa diam, itu bahagian qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ada ni. Memang qada Allah, ketentuan Allah, iradah, tak pernah kita pisahkan dengan ilmu. Kita rekeh sok meregu sok dengan ilmu. Tapi bukan qada tu mengetahui semata-mata, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, bukan. Ada golongan. Dia terpesong, makna bukan. Allah tidak menghendaki, menentu, Allah hanya mengetahui. Maka seseoranglah sebebas-bebasnya memilih dan melakukan. Allah hanya mengetahui, tapi Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, memutuskan. Jadi bila Allah tidak menentu, menetap, memutuskan, maka sampai masa dia memilih melakukan perkara jahat, dia kena hukum di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah nampak keadilan Allah. Sebab bukan Allah yang menentukan. Maknanya dibalik kepada hak Mu'tazilah yang tolak metah-metah perkara jahat qada Allah. Tapi ini tolak secara tersembunyi. Tapi parahnya hak tolak secara tersembunyi ni, bila bicara bab ikhtiar usaha, dia bukan hanya tolak qada Allah, ketentuan tapak Allah pada perkara jahat, bahkan termasuk perkara baik. Perkara baik pun Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentu, menetapkan. Beriman seseorang, taat seseorang, Allah hanya mengetahui. Seseorang itu sendirilah yang memilih keimanan dan ketakwaan. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah hanya mengetahui. Ini berat daripada Mu'tazilah hak asal. Mu'tazilah asal ni hak baik memang Allah netu, Allah netap, Allah mutu. Hak jahat je Mu'tazilah tolak mentah-mentah. Perkara jahat bukan datang daripada qada, kehendak, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Hak tolak qada Allah pada perkara jahat, tolak mentah-mentah. Tapi perkara baik qada Allah. Hak tolak perkara jahat, qada, ketentuan, kehendak ni, bukan perkara jahat je dia tolak, perkara baik pun sama juga. Jadi bagi mereka, baik ke, jahat ke, hamba memilih secara sebebas-bebasnya. Tidak terikat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Sebab Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Allah hanya mengetahui seseorang akan beriman dan beramal soleh, seseorang akan kufur dan melakukan kemaksiatan. Tidak ada ketentuan, ketetapan
keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, Allah hanya mengetahui. Jadi itu usaha tu mutlak hak hamba semata-mata. Pada ni. Ini ditolak secara tersembunyi. Tapi ini lebih sesat daripada Mu'tazilah yang tolak qada Allah perkara jahat secara betul-betul. Hak masyhur. Atau masyhur, memang tolak betul-betul. Perkara jahat, kufur dan maksiat, tidak ada qada Allah, tidak ada kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui pada azal seseorang akan melakukan kejahatan, kemaksiatan dan kekufuran dan kemaksiatan. Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Tolak mengetahui Allah itu kafir ijma' ulama. Kalau tolak mengetahui Allah itu kafir ijma' ulama. Mu'tazilah yang tolak perkara jahat, tolak mentah-mentah qada Allah ni, tolak kehendak Allah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah. Tapi Allah tetap mengetahui. Kemudian Mu'tazilah yang masyhur, yang menolak perkara jahat qada Allah, mereka berpegang perkara jahat yang berlaku tetap qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana? Kita kena apa ni? Kena ni. Dah saya pun sikit-sikit je ni. Sikit-sikit je. Dok lah kata ni. Dok lah kata tergesa-gesa dok ni. Dok ni. Kita pengajian kita ni bebas ni, tak ada silver. Tak ada silver apa. Tahun ni kena habis hak ni. Tahun ni kena habis hak ni. Kena hantar nah, laporan kepada pihak-pihak berkenaan. Tak ada. Kan orang kan, dia mengajar ni dia ada dia ada silibus dia kan. Tahun ni kena habis banyak ni, kena hantar laporan. Ni tak ada, ni kita bebas je. Kita gerak sikit. Apa? Tidak tergesa-gesa. Tak ada orang menekan pun kitanya. Kita pergi pada Mu'tazilah, hak tolak mentah-mentah tu. Ini Mu'tazilah yang masyhur. Mu'tazilah ni dalam Qamuh Marbawi, Mu'tazilah ni dia kata ada 20 golongan. 20 pecahan. Dia Mu'tazilah ni dia satu nama besar lah. Kalau kita kata contoh kalau pada masa kita sekarang kau ajaran sesat. Gitulah. Ajaran sesat. Kemudian ajaran sesat ni pula dia ada bagai-bagai aliran. Ajaran sesat ni dia ada bagai-bagai aliran. Tapi nama besarnya ajaran sesat. 1, 2, 3 ni. Itu panggil apa tu? Nama besar dia ajaran sesat. Lepas tu hak bawah ni panggil apa? Pecahan dia apa? Jadi Mu'tazilah ni satu nama besar. Apa dia Mu'tazilah? Golongan yang tergelincir, terpesong daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu Mu'tazilah. Orang yang i'tizal, orang yang tergelincir daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Mu'tazilah ni pula, mereka tidaklah isytiharkan mereka sebagai mazhab Mu'tazilah. Pandai ni. Sebagaimana pun ajaran sesat, mereka pun tidak isytihar mereka ajaran sesat. Ke macam mana? Kamilah ajaran sesat, turutlah kami. Begitu ke mereka isytihar? Tidak. Mereka kata merekalah ajaran sebenar, merekalah ajaran isi. Ada di Masjid Surau tu ajaran kulit dia kata. Dia ajaran dia isi. Sebab dia kulit tak payah kulit dia kata. Dia nak isi je. Kulit tak payah. Orang gini ni pegang. Ni. Orang siap apa? Siap habis kulit ada tubuh dia tu. Awak tak mau kulit dah, awak nak isi je. Siap habis kulit tu. Kan kulit hospital nak kan kulit dah. Kan orang terbakar kan nak kulit kan. Nak tepek kulit tu. Hak mana ajaran isi tak mau kulit ni, cabut kulit dia. Cabut kulit dia, hospital nak pakai, nak tampar kulit hok kena api, itulah contohnya. Dia tak kata dia ajaran sesat. Dia kata dialah ajaran sebenar, isi dia tu. Hok ada sejid surah ni kulit.
Tu gua jawab kata, memang isi sungguh tu gua kata. Isi apa? Isi neraka. Isi. Isi neraka. Mana nak ceritanya, pok sesat ni tak kata dia sesat. Siapa yang isytiharkan mereka sesat? Hak pok ahli sunnah wal jamaah lah yang menyatakan mereka sesat. Tapi mereka tak pernah mengaku mereka sesat. Sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak pernah isytiharkan mereka Mu'tazilah. Mereka lah hak akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Bukan Mu'tazilah yang tolak mentah-mentah perkara jahat qada Allah. Mereka mengatakan mereka lah ahlu tauhid wal adli. Oh, dia letak gitu. Nama dia comel. Ahlu tauhid wal adli nama dia. Ahli yang mengesakan Allah dan adil. Mana pun adil. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menentukan perkara jahat yang Allah menghukum kemudian ke neraka. Perkara jahat yang Allah tentukan sendiri, itu tak adil. Allah Maha Adil. Maka Allah tidak menentukan perkara jahat. Seseorang memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat, barulah Allah menghukum, barulah adil. Ni nama dia adil. Pada ni Mu'tazilah ni hak menolak perkara jahat qada Allah. Mereka isytihar mereka sebagai ahlu tauhid wal adli. Apa dia adilnya? Allah Maha Adil. Allah menghukum seseorang neraka kerana kejahatan yang mereka pilih sendiri, bukan kejahatan yang Allah kotakkan. Kalau mereka dihukum neraka dengan kejahatan yang Allah Ta'ala kotakkan, zalim Allah Ta'ala gitu. Ini Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah tidak berpegang Allah zalim. Berpegang Allah zalim, itu kafir tu, bukan Mu'tazilah. Maka Allah Maha Adil ni menghukum seseorang neraka kerana melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan yang bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap kerja, Allah hanya mengetahui. Dengar sekat separuh jalan ni pakai balik bawah ni lah. Itulah akidah Mu'tazilah yang mengaku mereka adalah ahlu tauhid wal adli. Jadi Mu'tazilah nama besar, lepas tu bawah tu ada kaum Marbawi letak kata 20 nama. Hak di bawah tu. Jadi Mu'tazilah ni hak masyhur ni yang menolak perkara jahat qada Allah. Mereka hanya menolak qada. Qadar mereka tidak tolak. Mereka menolak qada. Qadar mereka tidak tolak. Mana perkara jahat yang berlaku ni, kufur dan kemaksiatan, Allah tidak mengqadakan dengan makna Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentu, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan dengan iradah, Allah hanya mengetahui. Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Seseorang pun melakukan, berhasil perkara jahat yang dilakukan, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka mengaku mereka ahlu tauhid wal adli. Tauhidnya kat mana? Mengesakan Allah pada perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Berhasil perbuatan jahat tadi, tetap perbuatan Allah. Tapi memilih untuk melakukan perbuatan jahat, bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Tapi berhasil perbuatan jahat yang dilakukan, tetap keesaan Allah pada perbuatan, Allah yang menghasilkan perbuatan tu. Perbuatan jahat tu Allah yang menghasilkan. Perbuatan Allah. Pada ni. Contohlah, ni contoh. Perkara jahat dia mencederakan orang. Tu contoh. Jadi dia nak mencederakan orang bukan kehendak Allah, bukan ketentuan ketetapan Allah bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui pada azal ia akan mencederakan orang. Dia pun mencederakan pilihan dia sendiri. Cederalah kawan tu, contohnya. Cederalah kawan tu. Cedera tu adalah af'alullah, perbuatan Allah, qadar Allah. Ni Mu'tazilah. Mu'tazilah ni perkara jahat mereka tolak qada. Tapi mereka tidak tolak qadar. Tetap perbuatan Allah. Makna cedera kawan tu Allah yang melakukan. Tapi memilih untuk mencederakan Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui. Seseorang yang memilih sendiri untuk mencederakan orang lain, dia pun mencederakan, berhasillah kecederaan tu. Terjadilah kecederaan tu adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini Mu'tazilah asal. Perkara jahat bukan qada Allah tetapi qadar Allah. Kan tak situ?
golongan yang saya sebut tadi, hak terpesong, yang menolak perkara jahat, bukan perkara baik, bukan qada Allah, pilihan ikhtiar usaha seseorang mutlak, Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Berhasil pula perkara yang dilakukan tu, timbullah pula keizinan Allah ni. Keizinan Allah tu mai ikut mana pula? Keluar pula bagai-bagai fahaman yang terpesong. Allah mengizinkan dengan makna Allah tidak sekat, tapi bukan Allah yang buat. Gitu. Ni kesesatan ni bukan satu kesesatan. Sudah 2-3 kesesatan dalam bab pegangan. Satu-satu tu cukup dah. Ini jadi kesesatan yang pelbagai pula. Dia tak tolak perkara jahat qada secara mentah-mentah. Tapi begitulah apabila dia tolak pilihan tu qada Allah, pilihan hamba mutlak sebebas-bebas Allah mengetahui. Tapi bukan hanya perkara jahat, perkara baik pun mutlak Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki, tak ada iradah di situ. Berhasil tu pula dengan izin Allah. Izin Allah pula dah. Izin Allah macam mana? Allah yang buat ke? Allah tidak buat, tapi Allah tidak sekat. Allah biarkan perkara tu berlaku. Itu hak terpesong hak lain pula. Menafikan perbuatan Allah qadar. Menafikan keesaan Allah pada perbuatan. Ni banyak ni. Batu kata kena satu-satu. Satunya qada, satunya qadar. Kemudian terdahulunya qada tu mati dah. Lepas tu mati pula di keesaan pada perbuatan. Kita keesaan pada perbuatan ni bukan menghasilkan kecederaan tu sahaja perbuatan Allah. Kita ada sunnah. Kita tauhid habis. Hak Mu'tazilah ni ngaku tauhid. Dia kata berlaku dengan kecederaan adalah perbuatan Allah. Memilih untuk mencederakan bukan qada Allah. Allah hanya mengetahui. Kita tak. Berlakunya memilih itu perbuatan Allah juga. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Memilih hati perbuatan Allah. Itu bukan keesaan Allah pada perbuatan hak sepenuhnya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita balik kepada sekalian qada dan qadar. Berarti pilihan hamba adalah qada dan qadar. Terdetik di hati hamba pun qada dan qadar, sama telah pilihan hamba. Berkelip mata qada dan qadar, bergerak nadi qada dan qadar, sama telah usaha perbuatan hamba. Tapi tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi majazi saja letak. Hakikinya tetap balik kepada sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki sebenarnya balik kepada mengesakan Allah pada perbuatan. Jangan lucu tu. Lagi pada bicara istilah usaha ni jadi lari. Tapi sebenarnya di umbi tajuk rukun iman tu tak ada dah sebenarnya. Bila pergi pada istilah usaha, maka nyatalah tak ada di umbi. Kita mati di umbi. Sekalian qada dan qadar. Cuma nak jaga sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Kalau tak jaga molek, tunduk kepada Jabariyah. Langsung tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tuhan belaka, qada qadar belaka. Hakiki betul. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nak letak di mana? Kami yang menyembah, kami yang minta pertolongan. Jadi faham molek dah tajuk rukun kenal, tapi tak faham sepenuhnya, dia boleh tunduk kepada Jabariyah. Akhirnya qada qadar langsung tidak berpegang di hati, hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba majazi saja, letak saja. Hakiki sebenar-benarnya balik kepada qada dan qadar sekalian. Setakat tu saja. Faham pegang, tak sedut kat korek lah.
Kenapa Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba? Hakikinya bukan perbuatan hamba pun. Kita tanya Allah lah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya akan pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu je. Lepas tu dalam bab qada ni, fa'amsiku, Nabi kata, tahan diri kamu. Jangan diri kamu jangan duduk bahah-bahah. Tahan diri ni kalau kita nak korek-korek. Tapi untuk kita perhalusi satu-satu tu fardu ain tu. Tahan diri kamu, Nabi kata. Kita pun tak hurah qada dan qadar. Itu pun orang nah tu. Tahan diri ni kita nak. Kenapa kita wajib berpegang? Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walha segala-galanya perbuatan Allah qada dan qadar. Hanya Nabi kata jangan ni. Berarti setakat tu je. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya tak ada. Hakikinya memang Jabariyah. Sekalian qada dan qadar. Tapi Jabariyah salahnya langsung mereka tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita dah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba bukan mutlak, bukan sebebas-bebasnya. Hanya bebas pada zahir sahaja. Pilihan dan perbuatan hamba bebas pada zahir. Pada bebas pada zahir. Tak, kita ni memilih melakukan setiap saat. Memilih melakukan. Bebas ke terikat? Bebas. Ke terikat? Sakok ada. Tolok, tarik ada. Sakok pun tak. Ditolak pun tak. Ditarik pun tak. Sebebas-bebas kita memilih. Sebebas-bebas kita melakukan. Jadi bebas pada zahir, tapi batin hakikinya itulah qada dan qadar Allah. Bebas pada zahir, hakikinya qada dan qadar terikat. Gitu je. Adakah kita bebas memilih? Adakah Allah telah menentukan? Ataupun kita bebas memilih? Allah telah menentukan pada hakiki, kita bebas memilih pada zahir. Dah jawab gitu je lah. Adakah Allah telah menentukan segala-gala ataupun kita bebas memilih? Jawapannya, Allah telah menentukan segala-gala pada hakiki batin rukun yang keenam, kita bebas memilih pada zahir. Itu jawapan dia. Pada zahir kita bebas memilih. Tapi apa yang kita pilih, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi pada itikad usaha dah tu. Tak apalah, nanti kita akan bicara bab itikad usaha. Jadi Mu'tazilah ditolak mentah-mentah perkara jahat bukan datang dari qada Allah, tetapi datang daripada qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, rukun yang keenam, perkara baik iman dan taat, perkara jahat kufur dan maksiat, datang daripada qada, ketentuan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar, perbuatan Allah yang bersifat qudrah, pegangan kita, percakapan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Haram kita menyandarkan perkara yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu depan kita sambung lagi lah berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke surat 17 baris yang ke 16 daripada atas. Baris ke 16 daripada atas. Kita berhenti tu baik ke 18 daripada atas. Minggu lepas tu kita undur balik lah. Kita undur balik baru yang ke 16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Kalau faham ayat ni, tiada kuasa berdiri sekali-kali ni kau. Tiada kuasa berdiri. Ni tiada kuasa berdiri sangat-sangat lah maknanya tau. Tiada kuasa berdiri sekali-kali, dok kuasa sangat-sangat.
Kalau berdiri gok akan jatuh ke bawah. Tu maknanya bukan masalah daripada awal ni tak. Tiada kuasa di sekali-kali ni dok kuasa langsung. Bukan kata awal dia kuasa kemudian dia lemah. Tu dia kuasa dak ni. Tiada kuasa berdiri sekali-kali maknanya dok kuasa langsung. Kalau terfaham ayat lah dak. Dok kuasa langsung ni hak terlantar tu lah. Hak terlantar atas katil tu, hak tu lah tiada kuasa beri sekali-kali. Bukan maksud dia gitu. Bukan maksud dia gitu. Walaupun ayat kitab tulis gitu. Kalau kita faham ayat kitab macam sebut minggu lepas kan. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali. Makna apa ni? Tak kuasa berdiri langsung. Contohnya hak orang yang terlantar tu. Memang tak kuasa langsung. Pandai ni. Ada orang awal dia kuasa berdiri, tengah tu dia nak ubah, ada. Bukan maksud tak kuasa daripada awal ni. Memang tak kuasa langsung. Memang dia terlantar terus. Kalau kita faham ayat. Tapi maksud dia bukan gitu. Sebab apa? Tengok di hadapan. Seperti hasil baginya bagi seseorang dengan dia dengan berdiri, masyakkah kesukaran yang sangat kesukaran yang sangat-sangatlah kita kata, yang menghilangkan ia masyakkah akan khusyuk dan hudur hati. Seperti hasil baginya bagi seseorang dengan dia dengan berdiri tadi itu, masyakkah yang sangat, kesukaran yang sangat. Kalau kita faham sini, maknanya berdirinya masih lagi boleh. Tapi kesukaran yang sangat. Kalau tidak kuasa berdiri langsung ni, tak ada masyakkah dah, tak ada dah, memang tak bangun dah. Hak ni berdiri dia boleh. Tapi hasil dengan berdiri tu, jadi daripada berdiri tu masyakkah yang sangat, kesukaran yang sangat. Maknanya kalau nak berdiri jadi sakit lah, apalah. Tapi maknanya kalau nak memaksa diri, boleh lagi berdiri. Tetapi masyakkah, sukar, payah, sakit, pening, nak rebah, nak muntah. Ada ni. Maknanya hak kata tidak kuasa berdiri ni bukan siapa tangga, tak kuasa langsung, bukan. Hak tak kuasa langsung tu jelas sangatlah, sebab tu tak kuasa langsung. Hak debek pun. Hak tu lah hak terlantar tu. Hak terlantar tu. Hak tu memang jelas sangatlah. Tapi bukan nanti siapa tangga tu berpanggil tidak kuasa. Walaupun dia boleh berdiri, dia boleh memaksa diri berdiri, tetapi hasil baginya dapat bagi dengan berdiri itu masyakkah yang sangat. Dipanggil tidak kuasa dah. Walaupun boleh memaksa berdiri sekalipun. Boleh ni berdiri ni, tapi begitu kan. Nak sembang. Berdiri boleh ni. Lutut ni jadi mana? Jadi kesakitan lah. Tapi kalau bertahan diri boleh ke tak? Boleh. Tapi ni duduk. Ni. Duduk nyacok. Nyacok tu. Nyacok tu lah. Tapi kalau teruskan berdiri, jatuh ke tak? Tak jatuh. Tapi muka duk kau gitu dah sakit ni. Tapi adakah jatuh? Adakah tidak kuasa berdiri sekali-kali? Adakah tidak kuasa berdiri langsung? Boleh. Ada ni. Maksalah. Biar sakit. Pahala banyak ni semayang ni. Mana kamu? Afdul amma asyakkuha kan. Hak selebih amal ni hak sukar tu. Jadi semayang ni sakit tu ni. Biar. Tapi muka duk kesukaran yang masyakkah yang sangat, yang menghilangkan khusyuk semayang. Dia panggil lemah dah, tak kuasa dah tu. Kalau kita biar sakit ni macam mana biarlah. Kita apa dia? Kita membiarkan kesakitan pada diri dengan sengaja, dosa pula kitanya. Ada ni. Jadi maknanya tidak kuasa berdiri ni
Bukan makna tidak kuasa berdiri sekali-kali. Dengan makna tidak kuasa berdiri langsung. Boleh berdiri sekalipun, kesukaran yang menghilangkan khusyuk sembahyang. Itu dia panggil tiada kuasa berdiri. Dia panggil lemah daripada berdiri, sembahyangnya duduk. Macam sebut sebelum ni lah. Ini semua diri sendiri yang merasai. Kalau sembahyang berdiri memang sakit. Tapi sakit itu tidaklah sampai ke menghilangkan khusyuk sembahyang. Tetapi kalau berdiri seumpama tu, nanti akan bertambah sakit. Nanti akan lambat sembuh. Dia panggil uzur dah. Sekarang dia boleh berdiri, tapi dia macam perubatan sekarang kan. Dia ada pembedahan, dia ada apa semua. Doktor kata, contohlah ni, doktor kata jangan berdiri. Jangan memaksa berdiri. Kalau memaksa berdiri boleh je. Tetapi sebab baru lagi ni, jadi kalau kamu berdiri, kemungkinan lambat sembuh, kemungkinan akan jadi semula. Sebab apa? Sebab hak doktor buat tu baru sangat lagi. Jangan memberatilah, maksud dia gitulah. Tapi dengan hak dia berubat tu, dia memberati berdiri, okey je sekarang. Tapi doktor kata iyalah, tapi benda tu benda baru. Nanti kamu akan bergiam-giam. Pada doktor kata ni, maka tu dia panggil keuzuran dah. Dia panggil tidak kuasa dah tu. Oh, pandai sangat doktor. Nak jadi Tok Nujum. Tok Nujum lain. Hak doktor cakap ni nisbah dengan ilmu perubatan dia. Pada ni, doktor cakap tu nisbah dengan perubatan dia. Kalaulah berdiri dah dengan pembedahan yang baru tu, akan lambat sembuh, ataupun hak ditakuti laginya akan punah hak dia buat tu. Contoh ni, pada ni. Tapi doktor ni tahu ke benda akan datang. Tok Nujung ke doktor ni? Tu bukan Tok Nujung. Tok Nujung tu dia bersahabat dengan syaitan iblis. Tok Nujung ni ilmu yang dicela pada syarak, yang diharamkan pada syarak. Sihir, ilmu nujum, ilmu yang diharamkan pada syarak. Ini ilmu syaitan iblis. Ilmu perubatan ni ilmu fardu kifayah. Ada ni. Jadi doktor cakap tu bukan nujum. Percaya kalau doktor cakap syirik kafir, pun orang noh lah begitu. Pergi jumpa doktor, percaya tak doktor kata? Kau dah percaya tak gaya-wawa? Kau dah percaya? Kau dah percaya tak gaya-wawa? Percayalah tu. Doktor kata begitu, doktor kata, percaya ke tak? Memang percaya. Lepas tu pergi. Lepas tu berpegang ke? Bang akhirnya jangan duk kosek kita orang Islam yang beriman ni kan. Percaya kau mana? Percaya kau asbab. Ada ni. Kena percaya. Percaya. Doktor kata begitu. Nanti kalau kamu berdiri, kamu ni percaya kepada doktor Nujung ni. Siapa kata doktor Nujung? Sekadar tahulah, pelik-pelik lah ajaran. Ramalan cuaca. Siapa percaya dengan ramalan cuaca, kafir. Ramalan cuaca, ramal. Tapi ramal ni bukan ramalan Tok Nujung. Ramalan Tok Nujung dia syaitan iblis. Ramalan cuaca ni dia ramal mengikut apa yang hak dia ni, alat dia tu lah kan. Alat-alat dia ada kan, alat teropong ke, alat pun Allahu alam lah kan, dia ada alat kan. Jadi dengan alat itulah dia pun kemungkinan dia panggil ramalan. Tapi ini bukan ramalan umpama Tok Nujung. Ramalan Tok Nujung ni ramalan hak syaitan boleh tu. Hak ni ramalan kaji cuaca ni, ramalan berdasarkan hak ilmu kaji cuaca dia lah. Sama dengan hak doktor ni.
Hak dia kata tu berdasar pada ilmu perubatan. Ni kalau doktor ramal, doktor kata begam-begam percaya kapi. Kalau ramalan cuaca sebut kata panas ke hujan ke percaya kapi. Apa ajaran ni? Jadi nak sama dengan hak doktor kata, tak kira lah hak doktor ramal, ramalan cuaca dengan ramalan Tok Nujum, hak ilmu yang dicela pada syarak dibuat sama. Macam doktor kata ginilah, awak ni hidup awak begini lama mana. Doktor bukan sahih. Doktor bukan sahih. Cuma dari segi ilmu perubatan dengan tahap ni macam kanser apa tak. Tahap ni ikut pada hak biasa-biasa paling lama boleh hidup selama ni. Tapi bukan doktor yang memastikan. Ada ni. Samalah macam kita kan tengok orang uzur. Oh, moleknya jangan tinggal lah. Tunggu semua lah ni. Sebab apa ni tandaan-tandaan habis nyawa ni nak nampak dah. Ramah ke tu? Bukan ramah, tengok kepada keadaan dia. Sahih ke? Ada hak lepas tu, hak tu kan cakap tu mati dulu. Nak kata mana? Hak tu kan cakap jangan tinggal. Dah lama dah tu. Hak tu kan cakap tu mati. Hak dia kata mati tu semaya mayat dia. Ada ni. Makna dia kata tu bukan dia ramah Tok Nujum. Dia tengok kepada makam pun tambuh dah, lepas tu begitu-begitu. Padahal ini bukan tak salah hak ni. Dia bukan menentukan, bukan. Berdasar pada zahir gini. Samalah dengan ilmu perubatan. Zahir dia begini-begini, ilmu hak dia belajar. Jadi ramalan dia begini. Tapi adakah doktor, saya kata ni awak mari semula. Mesti berlaku. Ada doktor gitu? Doktor tak kata gitu. Doktor yang Islam, yang beriman. Ada ni. Ke doktor tu bertaruh ke kita. Okey, kamu ni hidup berapa bulan? Nanti lepas ni kalau kamu tak mati, kita bertaruh. Ada? Tak adanya. Ada ni. Itu bukan macam umpama ramalan Tok Nujum, bukan. Jadi hak doktor kata ni kita kena terima. Doktor yang kata ni pula, macam mana pula kalau doktor tu bukan Islam? Yang menasihati kita tu dengan pembedahan lutut ni, dengan pembedahan tulang belakang contohnya, dinasihatkan siapa masa nak semayang jangan berdirilah contohnya. Tiba-tiba doktor yang nasihat ni doktor kafir. Pandai ni. Sama contoh, seeloknya kamu jangan pakai air lah. Kalau pakai air, doktor ni kata mudarat kamu. Kamu kena tayamum dengan debu tanah contohnya. Tapi doktor ni kafir. Jadi daripada air berpindah pada debu tanah, kena pastikan betul hak kita buat tu. Kalau kita pindah pada debu tanah dah dan kadang belum lagi dibenarkan, tak sah sembahyang kita. Sebab kita masih lagi wajib berwuduk. Kita masih lagi wajib berwuduk, tiba-tiba berwuduk ni berpindah pada tayamum. Hak ni kena faham molek ni. Ustaz, dan kadang situasi macam mana kau boleh berpindah daripada wuduk menggunakan air kepada debu tayamum? Kalau tidak, kita sudah bertayamum dan kadang kita masih lagi wajib berwuduk, tak sah sembahyang kita. Tiba-tiba yang menyatakan tidak boleh guna air tu kena pindah pada tayamum ni doktor kafir. Macam tadi juga yang beri nasihat tu jangan berdiri, jangan apa, doktor kafir. Dalam mazhab Syafi'i kita diterima. Mana doktor yang dipercayai khabar cerita dia, dipercayai cerita dia. Sebab dia ada apa? Dia punya ni. Dia punya apa ni? Hak kedoktoran dia kan dia punya etika ke apa? Dia punya disiplin dia lah. Mana kalau bohong memang dia kena ambil tindakan lah, contohlah. Mana dia ada etika dia. Mana kita mempercayai. Kafir tu kafir lah. Tapi dalam bab perubatan ni dia bukan bohong, dia bukan pembohong. Faham ni? Maka dalam mazhab Syafi'i kita terima walaupun cerita tu daripada doktor kafir sekalipun. Walaupun ada mazhab yang tak terima, tapi kita cerita ni mazhab Syafi'i kita terima.
Kalau mazhab lain, Dr. Kapi kata kamu tak boleh berdiri contohnya, kamu tak boleh menggunakan air berwudu, kamu kena pindah pada tayamum. Dr. Kapi kata gitu, kita cari pandangan yang kedua, kita kena jumpa Dr. Islam pula. Ni kalau mazhab lain lah, bukan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i pun, kalau kita ada doktor yang lain yang kita kenali, kita pergi rujuk ke dia pula. Sebagai yang kedua lah. Tapi kalau kita nak terus pakai Dr. Kapi ni pun boleh. Tapi kalau kita ada kenal doktor hak Islam, tak apalah. Kita bukan tolak hak Dr. Kapi ni kata, bukan. Mana kita nak jaga pandangan mazhab yang mengatakan tak boleh terima hak Dr. Kapi. Jadi kita pergi jumpalah doktor Islam pula. Macam mana doktor? Dah kamu ni berobat di bawah siapa? Di bawah doktor ni hak bukan Islam. Tapi ni berkaitan dengan ibadah saya ni. Sebab dia nasihatkan supaya saya jangan berdiri contohnya. Doktor Islam berkata, betul lah, jangan berdirilah. Maka kita pakai dia. Tapi boleh pakai dok kapi tu. Tapi seloknya kita apa? Pandangan yang kedua, gitulah contohnya. Ada ni. Jadi maknanya bukan kata masyakkah kesakitan di saat tu. Bukan kalau dinasihatkan seumpama tu. Kalau dinasihatkan seumpama tu, akan datang hak pembedahan tu lah, pembedahan kan. Akan jadi akan jadi punah ke apa ke, ada panggil keuzuran dah. Jangan memaksa. Jangan memaksa. Ada ni. Sama beginilah doktor pesan dah. Jangan pakai air. Dia baru buat mata. Dia pakai juga air. Ni cerita betul. Akhirnya sampai sekarang lepas buat tak jadi apa dah. Sebab hak buat mula-mula tu dia tak dengar kata doktor. Dia buat mula-mula mata tu, doktor kata jangan kena air langsung. Dia kena air pun tak apa Allah Ta'ala ada kan. Allah Ta'ala ada. Yang kamu cari doktor buat apa? Ya Allah, sembuhkanlah mata aku. Cari doktor buat apa? Dia dengar. Dia pakai juga. Lepas tu jadi mata dia tu jadi basah apa semua. Jadi apa? Ni hak kumang gitulah. Pada ni. Jadi akhirnya lepas buat tak jadi. Sebab apa? Sebab benda sensitif. Buat pertama kali tu pun berisiko dah. Kalau buat pulak hak tu go gali lah ya pandai pada gali. Kata gali. Gali tau. Gali ke apa? Gali. Gali pada gali ni longgo apa ni? Benda apa? Longgo tau. Dah benda tu bukan benda boleh halus sangat mata ni. Sekali tu pun apa ni? Berisiko dah. Sekali tu berisiko dah. Ni buat pulak tak jadi dah lah. Sebab apa? Dia tak dengar kata. Dia kata Allah Ta'ala ada, dia kata. Nak jadi baik, nak jadi tak baik kan. Ni panggil apa? Tak ada syariah. Orang panggil tak ada syariah. Allah Ta'ala ada tu pegangan. Syariah kita macam mana? Kita diperintah oleh Allah macam mana? Walaupun apa yang kita lakukan tetap qada dan qadar. Tak ada ni. Tapi kalaulah kerosakan kita tu berpunca daripada kita tak dengar kata, jangan sandar pada qada dan qadar. Sebab apa? Kamu yang cuai. Pada ni. Jadi mata tu punah kerana kecuaian kamu. Qada qadar haram, kita menyandar pada qada qadar perkara yang berpunca dari kecuaian sendiri. Kita ingat baik pula situ. Ada ni. Kalau perkara tu berlaku kecuaian sendiri, jangan sesekali sandar pada qada dan qadar. Kita bawa kereta mengatuk. Kita pergi tebang bawa juga. Mengatuk dah tu. Berhentilah. Dah. Ar dekat dah. Ar dekat pun baik dah. Apa ni? Terlelap sekejap je cukup dah lah. Dah dia pergi. Ar dekat dah. Berhentilah dah. Akhirnya terbabah. Qada qadar. Tak boleh kata qada qadar. Pegangan kita memang qada qadar belaka. Cakapan boleh tak nak sandar pada qada qadar? Haram sebab kecuaian kita.
Kita yang jual. Tahu dah kita mengantuk, tahu dah kita letih. Orang pun tegur dah. Jadilah, berhentilah, degil. Tapi yang berlaku tu kodak-kodak. Kodak-kodak pegangan. Tu pada pegangan. Percakapan. Hak tak baik. Hak berlaku pada kecuali sendiri. Jangan sesekali sandar kepada kodak dan kodak. Baik. Jadi tak ada syariah. Mana kita kena ikhtiar usaha lah. Apabila doktor besar tu kita pakai lah. Oh, doktor bukan Tuhan. Memang doktor bukan Tuhan. Siapa kata doktor Tuhan? Yang kamu pergi bedah mata dengan dia tu mengingat dia Tuhan ke? Kita pergi bedah tu ikhtiar usaha. Dan sekarang ni doktor besar tu pun ikhtiar usaha lah tu orang panggil. Jadi maknanya bukan kata kesakitan di saat tu. Bukan kalau sakit kemudian lambat sembuh, itu dipanggil dipanggil keuzuran dah. Lemah dah daripada berdiri. Bukan nak kena memaksa, bukan. Adik-adik. Jadi masyaqqah yang sangat yang menghilangkan masyaqqah tadi akan khusyuk dan hudur hati. Itu contoh tidak kuasa berdiri. Contoh tidak kuasa berdiri. Atau takut ia seseorang akan jatuh ke dalam laut. Jadi dia semayang atas perahu, atas kapal. Atas perahu, atas kapal. Tapi kita tak boleh nak tetapkan. Kita nak tetapkan mati tak boleh, sebab ada juga kapal hok besar. Kapal hok besar. Ombak pula tenang. Berdirinya boleh. Tak ada kesukaran yang menghilangkan khusyuk semayang. Maka wajib berdiri. Macam mana ni? Dia kapal besar. Kemudian ombak pula tak kuat. Mana berdiri dia tu memanglah tak akan jadi tu. Tapi duduk gitu je contohnya. Boleh berdiri ke tak? Boleh. Maka dia wajib berdiri. Tengah-tengah semayang. Berombak kuat. Maka duduklah. Ke mana? Ke memang langsung tak boleh berdiri? Walaupun kapal besar, walaupun ombak tenang. Kapal besar, kalau perahu memang tak boleh berdiri lah. Tu perahu memang berdiri jatuh lah kalau perahu. Ni hak kapal besar, ombak tenang. Dia ni, tengah laut tu tenang ke tak sebenarnya? Kalau kita tengok kan, tengah laut tu kan macam sama je. Hak berombaknya patah je tau. Kalau kita tengok gitu. Hak berombaknya patah, hak tengah tu nampak tenang. Kalau kita nampak patah je lah berombak. Hak tengah bukan musim ni lah. Musim ni nampak bergelora tau musim ni. Tapi kalau musim biasa tu, gitu tu. Mana tenang tu? Mana kalau ada kapal pun dia tak. Tak je naik kapal buat raya ni. Tak je naik kapal. Saya naik motor ke laut. Awak 30 orang tu pernah naik lah. Tapi tak boleh diri lah tu. Pada besar mana walaupun awak dia 30 orang. 30 orang ni besar lah juga. Perjalanan tu dia berlabuh pukul 4 petang daripada jalan pagi. Berlabuh pukul 4 petang. Kawan ajak pergi ke laut. Gilah ke lautnya. Hak kawan tu kan ajak tu lembek lot ni lah, lembek bagi. Lembek. Tak boleh buat apa satu, duk baring je pas motor. Hak tu kan ajak. Balik. Tinggal mata dengan gigi je. Balik tinggal mata tinggal gigi. Dah panas. Tak jeng kena matahari duduk pondok teduh semua. Nak pergi ikut tu gigi. Sebab dia toke mutu tu anak hidup pondok. Mai ikut pocik dia tu. Pergi pula. Allah lah, ombaknya kuat, takutnya kita. Dikir kau kuat lagu dikir atas tu. Allah kata puak ni tak takut kau mati ke? Dah kitanya takut. Nak tidur ni guli bating nak tidur. Dah moga dia kuat. Tapi lagi kuat ombak, lagi kuat lagu dikir. Dia pasang.
Kita kata lagi kuat ombak bersikirlah. Dah dia kalih dah bagi dia tak ada apa. Cuba dia pesan jangan sesekali nak kecing keluar sorang. Dia pesan gitu. Sebab apa? Takut jatuh dalam laut tu kau tak jumpa kan. Dia pesan tu je. Hak tu memang tak ada tu, memang tak ada. Tu memang tak ada berdiri tu. Dan ni kalau kapal besar sungguh macam apa panggil apa? Kapal hak pelancong tu, kapal apa? Kapal mewah tu nah. Besar, lepas tu kalau duduk tengah laut macam mana? Ombak dia tu. Mana tengoklah berdiri kesukaran ke tidak. Kalau berdiri tu setakat gitu je, tu boleh semayang, boleh tupu semayang lagi. Tak boleh ni kena duduk main gini ni. Tapi boleh tak usahakan kekalkan berdiri? Boleh. Boleh usahakan kekal berdiri. Tapi boleh semayang kalau main duduk imam badan gini boleh kosyak ke tak? Nak kosyak kok mana main duduk macam menari gitu. Contohlah. Maka dia panggil keuzuran. Lemah daripada tidak kuasa berdiri, lemah daripada berdiri, sembahyang duduk. Tapi hak kapal, hak besar tadi tu, tu kemungkinan lah. Kemungkinan dia tengah laut tu tenang. Dia mana dak berombak, maka wajib berdiri lah. Mana kita nak kata kamu semua tak kapal duduk, nanti dulu tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan, kesukaran ataupun tidak, kesukaran yang menghilangkan khusyuk sembahyang ataupun tidak. Atau takut ia jatuh ke dalam laut, atau karam. Karam ni kalau perahu. Kalau perahu berdiri kok, terbalik lah kalau perahu. Kalau kapal tu dak karam, takkan berdiri seorang karam dah kapal tu. Ni kalau perahu. Atau berpusing kepalanya. Berpusing kepala. Memang kepala pusing. Naik darat tu. Darat ni gini juga. Naik darat dah. Atas darat ni gini. Maknanya tanah ni berombak juga tanah ni. Naik darat. Dah laut tu jelah berombak. Naik atas darat ni, bumi duk gini. Jadi lekat laut tu lah. Atau berpusing kepala, atau takut keluar kencingnya bagi orang yang salisil baul. Takut keluar kencingnya bagi orang yang salisil baul. Orang salisil baul ni orang yang air kencing sentiasa keluar. Dipanggil salisil baul. Orang kencing sentiasa keluar. Bukan kata lambat puas. Pandai ni. Kencing lambat puas itu lain. Hak ni salisil baul ni tak ada. Tubik semua walaupun berlari pusing satu padang pun dah dia loose. Loose dah maknanya dia kena bubuh tu dia punya bergetah tu. Kan bila pahit loose kan. Dak pahit di mana loose. Pahit loose tu kan, kita tutup dah pahit tu, dia keluar. Kita pun tukarlah getah dalam tu. Ada ni. Hak ni pun loose juga ni, kita tukar getah. Ni tak ada getah ni. Bukan ada getah ni, ke ada perubatan baru boleh bergetah. Tu kita cerita batang pahit tu boleh lah bergetah. Tu cerita batang pahit. Makna dia ni sentiasa keluar kencing. Kalau dia berdiri keluar lagi banyak. Kalau dia duduk keluarnya juga tapi sedikit. Sebab dia duduk ni dia dia jadi macam tutup sikit lah. Duduk kan? Duduk. Kalau berdiri ni kan jadi terbuka. Jadi kalau berdiri air kencing tu keluar banyak. Kalau dia duduk air kencing tetap keluar tapi keluarnya sedikit. Maka dia kena semai duduk. Tapi kalau berdiri dia duduk dia sama je keluar, dia wajib berdiri. Dia wajib berdiri. Ada ni? Dia berdiri, air kecing keluar, dia duduk, air kecing keluar. Sama banyak. Contohnya. Maka wajib berdiri. Tapi kalau dia berdiri, memang keluar banyak. Tapi kalau dia duduk ni, dari tutup ni kan, jadi keluarnya sedikit. Maka dia semua duduk. Ni bagi orang yang takut keluar kencing bagi yang selisil baun. Atau keluar bawasir bagi yang basur. Dan yang umpama keduanya maka dah lahir semayang duduk. Wallahu a'lam. Kita daripada tadi tu bicara asbab lah ke? Dah bicara asbab.
Kapal laut berombok lah, begitulah. Dah. Berombok ni Tuhan buat. Bila ombok ni berombok, Tuhan buat. Atas kapal ni akan bergerak, Tuhan buat. Bila kapal bergerak, orang atas kapal tu bergerak, Tuhan buat. Tapi tercakapnya ombok mana? Ombok kuat, ombok tak kuat. Walaha yang menggerakkan air bukan angin, Allah Taala. Bila air bergerak, kapal bergerak, bukan turun air. Allah yang gerakkan kapal. Allah gerakkan air, perbuatan Allah yang lain. Allah gerakkan kapal di saat tu, perbuatan Allah yang lain. Allah gerakkan orang yang atas kapal, perbuatan Allah yang lain. Pegangan kita, pandai ni. Cakap sebab lah kapal ni bergerak ni akan jadi beroyang jatuh. Ini semua sebab lah ke. Kalau cakap sebab tak boleh, tak boleh ngajar mereka. Tadi kita bicara bab air kencing, salisil bau. Hak lu, hak tak lu, hak comel tu tak keluar air kencing. Hak salisil bau, air kencing keluar. Air kencing tak keluar hak comel, kau tak kodah. Hak keluar air kencing sentiasa salisil bau, kau tak kodah, bukan kerana lu tak lu. Kalau dia berdiri keluar banyak air kencing. Kalau dia duduk keluar sedikit. Keluar banyak ke, keluar sikit ke, bukan kerana berdiri, bukan kerana duduk, kau tak kodah. Tapi cakap macam mana? Oh, kalau berdiri air kencing keluar banyak. Kalau duduk air kencing keluar sedikit. Jadi berdiri, duduk yang beri bekah. Itu cerita asbab. Lepas tu kata kalau cakap asbab dihukumkan syirik kafir kok, karuk sangat-sangat, sesak sangat-sangat. Sebab apa? Memang sentiasa bercakap berdasarkan pada asbab zahir. Pegangan kita sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ngajak pekoh pergi situ bab qada. Dah nak kata macam mana? Cakap asbab pun tak boleh. Kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Ini muka surat 32, baris yang ke-7 daripada atas. Ringkas sangat kitab kita ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang lebih kenal dan rapat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang lebih kenal dan rapat hubungan dengan Allah, yang lebih takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana akhwafukum lillahi taala, artinya akulah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kamu. Yang lebih kenal, yang lebih rapat hubungan dengan Allah lah yang lebih takut kepadanya. Sebab kenal makrifah ni tak samalah. Makrifah hak peringkat permulaan, makrifah peringkat pertengahan, makrifah peringkat aulia, makrifah peringkat sahabat, makrifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makrifah yang tak sama. Makrifah kita sebagai permulaan agama ni mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50. Pada ni kita mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Kita mengetahui, kita berpegang. Tetapi pegangan kita sahlah sebab ada makrifah permulaan agama. Tetapi kekuatan makrifah, kekuatan pegangan, kekuatan iman tak sama. Sebab hak mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50 tu untuk sah,
Untuk sah makrifah, sah iman, sah akidah. Untuk kuat, untuk tinggi makrifah, untuk kuat iman dan juga akidah, itu mari daripada amal ibadah zahir dan batin. Meninggalkan maksiat zahir dan batin. Pada ni. Boleh makrifah dia jadi kuat, iman dia jadi kuat, i'tiqad dia jadi kuat. I'tiqad ni memanglah i'tiqad yang putus. Memang putus. Kalau tak putus tak panggil i'tiqad. Memang berpegang Allah ada jazam 100%. Memang berpegang Allah kuasa tu jazam putus 100%. Sahlah makrifah. Kalau 90%, 99%, ada 1% kemungkinan Allah Ta'ala tak ada, itu tak sah lagi makrifahnya, iman pun tak sah lagi, kafir lagi orang ni. Jadi nak panggil jazam ni putus 100%. Memang jazam putus dah. Tapi jazam putus tu kuat ke dah? I'tiqad tu. Tapi nak panggil i'tiqad memang hak 100%, memang hak jazam hak putus. Kemudian hak jazam putus ni kuat ke dah? Kuat ke dak kuat ni mari daripada amal ibadah. Pada ni. Setakat jazam putus ni sah iman, sah makrifah. Iman makrifah nak kuat ni cerita bab amal ibadah. Pada ni. Jadi apabila makrifah seseorangnya tidak sama, kekuatan iman, tauhid, akidahnya tak sama, maka takut akan Allah pun tak sama. Pada ni. Takut akan Allah pun tak sama. Dia takut akan Allah ni perkara yang bukan ikhtiari. Dan kitab Minhajul Abidin dibicara bab takut ni pada akabah yang keempat. Akabah yang kelima, akabatul bawa'is. Dan kitab Minhajul Abidin dia ada 7 akabah. Yang pertama akabatul ilmi. Akabah ni dia punya bonggok, dia peringkat dia. Jadi bonggok yang pertama ilmu, yang kedua taubah. Taubah yang syarat utamanya ilmu, tanpa ilmu tidak ada taubah. Kemudian yang ketiganya awaik, 4 perkara yang menyekat, yang menghalang daripada amal ibadah. Manusia, dunia, syaitan. Yang menjekat paling besarnya nafsu kita sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat awarid. Awarid ni perkara yang melentang, yang duduk ganggu hati kita ketika kita beribadah. Duduk ganggu hati kita dalam bab rezeki. Allah, sekarang ni musim-musim Covid ni rezeki pada ni. Yang mengganggu hati kitanya lagi, yang ganggu kita dalam ibadah ni, mari kerungsingan, kebimbangan. Sama juga Covid sekarang ni kan. Rusing, bimbang diri sendiri. Rusing, bimbang anak-anak cucu duduk jauh-jauh nung. Rusing, bimbang. Ini semua yang mengganggu amal ibadah. Kemudian dalam amal ibadah kita ni diuji dengan bagai-bagai kepahitan, kesukaran. Pada ni. Kadang-kadang kitanya dengan tak sehatnya. Ini semua mengganggu ibadah belaka. Ni dia kena hadapi dengan tawakul, bab rezeki, tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah dalam bab perkara akan datang yang di luar daripada pengetahuan kita. Dalam bab kesukaran, ujian Tuhan bagai-bagai, kita pun tak apa sihat ni, kena sabar, kena reda. Bila ibadah kita tidak terganggu. Pada ni kita reda sabar tu pahala wajib. Kita sabar reda ni pada mengerjakan amal sunat. Amal wajib tetap dah. Jadi Tuhan uji kita dengan tak sihat, dengan macam-macam lah. Tapi kita buat juga amal-amal sunat. Kita sabar, kita reda. Buat amal sunat boleh pahala sunat je. Tapi sabar kita tu boleh pahala wajib. Reda tu boleh pahala wajib. Nampaknya buat amal sunat je, semayang sunat, gitu je. Puasa sunat, kemudian membaca Al-Quran, boleh pahala sunat je. Tapi dengan Tuhan uji dengan tak sihat tak apa ni, kalau tak sabar, tak boleh nak buat. Jadi sabar dengan hak Tuhan kesihatan kurang ni, sabar tu pahala wajib. Ada ni.
Lepas tu kata kalau wa amma tu dengan ilmu, benda hak rupa zahir sunat pun boleh. Tu memang boleh pahala sunat lah sembahyang sunat tu. Takkan boleh pahala wajib sembahyang sunat. Puasa sunat memanglah boleh pahala sunat, takkan boleh pahala wajib. Tapi dalam kita sabar tu pahala wajib. Kita redha pula tu dengan ujian tu. Redha pahala wajib bukan perkara sunat. Sabar redha ni bukan perintah sunat, tu perintah wajib. Ada ni. Dia sabar dalam mengerjakan amal. Dia sabar pula, jangan duduk gatal mulut nak cerita kat orang kau Aku kena sabar juga tu. Ada ni. Dah kita bangun semalaman, mata tu mengatuk, nak nguak depan orang. Biar orang tanya, sebab apa nguak Mak Haji? Allah semalam bangun. Sabar. Ada ni, pada sabar. Sabar tu pahala wajib kan? Gatal mulut tak ada pasal-pasal, jumpa-jumpa semalam. Apa benda? Malaikat yang tukar catat ada dah ke malaikat tidur masa kamu bangun tu? Malaikat ada duduk catat tu cerita buat apa kau orang? Sabar. Ada ni. Dia sabar sebelum wa amma, sabar ketika wa amma, sabar selepas selesai wa amma. Sabar daripada jangan duk cerita-cerita kat orang. Tu sabar. Sungguh ni kalau tak sabar, Allah lah. Mokcik lagi mana mokcik? Allah, mokcik nak main angin. Lengoh keng baca Quran ustaz Lengoh keng baca Quran. Ada mak haji sini lengoh keng baca Quran? Ada lagi siapa tak tu? Lengoh keng ngaji Quran. Lepas tu mokcik nak ambil angin ni. Lengoh keng ngaji Quran. Nak cerita buat apa? Tu orang kata tak sabar. Sabar. Sabar tu pahala wajib tu. Makna wa amal dengan ilmu ni, wa amal sunat boleh pahala sunat, tapi bukan sunat tu jadi dapat. Boleh pahala hak wajib pula. Kalau tanpa ilmu dan kitab minhaj akan dapat kecelakaan dan kepenatan semata-mata dalam kitab minhaj. Rugi yang amat nyata. Sebab rugi. Allah nak buat amal ibadat ni kena usaha, kena nebeng, kena maksa. Nak ke pahala tapi dapat kecelakaan kalau tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu. Nak buat amal ibadah tu payah dah. Tapi kalau tanpa ilmu, Imam Ghazali kata celaka, penat lelah saja. Mana ada? Rugi yang amat sangat. Puncanya apa? Kerana jahil. Belajar tak mampu. Rajin nak buat amal. Lepas tu boleh apa? Boleh sihat sebab exercise. Bergerak ni. Semayang. Bolehlah sihat tubuh dah. Lepas tu berpuasa, bolehlah sihat tubuh. Begitu je lah. Tapi kalau dengan ilmu, walaupun amal sunat, boleh pahala hak wajib. Sabar dan mengerjakan amal. Itu hak awarid. Akabah yang keempat. Yang kelima, bawa'is. Dan kitab minhaj. Yang membangkit kita pada amal ibadah, iaitu khauf dan rajak. Lepas tu Mazali pun ceritalah. Khauf, takut akan Allah ni, perkara yang ittirari. Perkara yang bukan pilihan kita lah. Bukan pilihan kita. Tapi hakikinya ittirari ke ikhtiari ke qada' lah ke. Tapi ittirari tidak disandarkan pada kita. Ikhtiari kita memilih melakukan disandar pada kita. Ada pahala dan ada dosa. Ittirari langsung tidak disandar pada kita. Maka tidak dicatatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikinya hak Tuhan belaka walaupun ittirari ataupun ikhtiar. Tapi tak ada hukum ittirari ni. Maka takut ni boleh kata perkara ittirari. Jadi macam mana takut akan Allah ni sifat mahmudah yang diwajibkan kepada kita? Padahal takut ni bukan ikhtiari. Adapun taubah memang kita yang memilih. Bertaubah ataupun tidak bertaubah. Itu memang kewajipan kita. Tapi khauf takut akan Allah ni, ini bukan ikhtiari. Kenapa diwajibkan? Hak diwajibkan bukan takut tu. Muqaddimah dia. Apa muqaddimah dia? Kita kena sentiasa cerita balasan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirat. Kena cerita, kena ingat sentiasa bahawa kita ni tak tahan nak tanggungnya seksaan Allah di hari akhirat. Kita ni panas matahari pun
ekong sama-sama ekong sama-sama. Tak pernah naik kereta tak ada ekong, tak pernah naik motor. Naik motor pula ni sedap pula, angin dia kata. Dia panggil angin hok original. Ekong ni angin hok palsu ke apa? Tu. Maknanya apa? Panas matahari pun demam dah kitanya. Panas api neraka. Oh, ingat situ kita ni tak tahan nak tanggung. Hak tu yang mendorong kita takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut bukan perkara yang ikhtirari, mukaddimah dia tu. Kena ingat akan beratnya dosa kita lakukan. Berat dosa kita lakukan tu. Dosa zahir, dosa batin tu. Kalau nampak dosa, kotornya kita, uduhnya kita, beratnya dosa. Ingat pula balasan hari akhirat tu. Bara api di tapak kaki, otak gelegak dah. Bara api neraka letak di tapak kaki, otak gelegak dah. Faham tak ni? Otak gelegak, tubuh sejuk. Letak bara api neraka di tapak kaki, otak gelegak, tubuh sejuk. Faham? Kalau otak gelegak, tubuh hacur lebur lah. Sebab otak paling jauh. Jangan faham. Letak bara api tapak kaki, bara api neraka ni, otak gelegak. Tapi tubuhnya tak panas pun. Mana kalau tapak kaki dengan otak paling atas, gelegak dah, tubuh mana? Mana? Itu sekurang-kurang, seringan-ringan api neraka. Mana ingat kepada siksaan Allah Ta'ala. Dan ingat tadi pula, kita tak mampu nak tanggung. Ni dia akan menimbulkan takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ingat baiklah. Ayat yang sebelah atas tu kan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan orang-orang yang berilmu. Barulah orang ni takut akan Allah. Kalau orang yang tidak berilmu, tidak akan timbul takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak berilmu ni, dia manis-manis je. Tak takut apa pun. Sebab apa? Ilmu dia tak ada. Kalau ilmunya ada, ni salah pegangan ni, Allah takutnya lah. Ni ilmu ni, kalau semayang bang tak jaga hukum hakam, hukumnya tak semayang, dosa besar kamu ni. Takut kitanya. Ni hati ni, sifat-sifat kecelaan ni, riak, wujud, takabur ni, dosa besar ni. Timbul takut akan Allah. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, manis-manis je. Tak ada apa. Rajin sembahyang, rajin berjemaah. Tapi akidahnya macam mana? Hukum iman kita pandai. Semayang macam mana? Jak budak lagi semayang. Takkan tak pandai? Pandai ni. Jak budak semayang. Semenjak budak semayang. Yelah, semenjak budak semayang. Dah belajar semayang? Hukum 13 je. Kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Pandai lah tu. Betul boleh semayang dia kata. Ni orang jahil. Ni payah lah ni. Ni tak akan takut akan Allah kalau diri dalam keadaan kejahilan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu yang akan takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut dalam bab pegangan, takut dalam bab amal zahir, takut dalam bab amal batin. Pada ni hak amal batin tu. Takut kitanya dengan sifat-sifat kecelaan, takut kitanya dengan kita tidak bersifat dengan sifat-sifat kepujian. Jadi nak takut yang sebenar, balik kepada ilmu. Boleh timbul takut yang sebenar tanpa ilmu. Orang ni orang yang berani. Beranilah. Berani buat amal ibadat ni. Cerita pula amal ibadat dia ni. Akidah macam mana? Semayang macam mana? Rajin berjemaah lima waktu ni. Hukum syarat berjemaah macam mana? Pada ni. Syarat berjemaah macam mana? Muafiq masbuk macam mana? Kita mari awal. Tak ada lampu masbuk dia kata. Jangan mari lambat-lambat. Kalau pandai muafiq masbuk, mari lambat dia kata. Pulak dah. Kalau mengaji muafiq masbuk pandai, mari lambat. Kalau tak pandai, mari awal. Lepas tu macam mana? Kita mari awal semua lah dia kata. Dia ingat ke muafiq masbuk rakaat pertama saja. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama saja. Ini orang jahil ni. Payahlah. Orang ni bukan orang yang takut akan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Orang takut kat Allah adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah daripada hambanya di kalangan orang-orang yang berilmu. Takutkan Allah Ta'ala bererti tidak melanggar perintah Allah, kerana hukuman seksa itu sangat berat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.